Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat di samping keluarga tersayang. Hari ini kita bertemu lagi dalam subjek Pendidikan Seni Visual tahun 1. Untuk hari ini, cikgu akan bagi penerangan tentang pengenalan batik cantik. Okey murid-murid, mula-mula cikgu akan terangkan dahulu apa itu batik. Batik ialah hasil karya yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mencelup kain. Batik ialah hasil karya yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mencelup kain. Apa itu proses menerap lilin, mencelup kain? Jom kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, kita boleh lihat dalam gambar ini adalah merupakan proses menerap lilin pada kain batik. Proses ini akan dilakukan selepas sahaja pembuat batik melukis corak batik pada kain. Selepas itu, corak batik yang telah dilukis tadi akan diikut menggunakan lilin yang telah dipanaskan. Lilin ini cair ya. Boleh kita tengok dalam gambar ni, cairan lilin tu berwarna coklat ni. Seterusnya kita tengok pula gambar ini. Ini adalah gambar yang gambar proses yang seterusnya, iaitu selepas kita telah menerap lilin pada kain batik. Seterusnya adalah proses mewarnakan corak-corak batik tersebut. Boleh nampak pada gambar tu menggunakan berus khas untuk kita mewarna kain batik. Biasanya corak-corak batik ni menggunakan pelbagai warna dan boleh dicampur-campur warna. Contoh dalam gambar ni kita tengok bunga tu menggunakan lebih daripada satu warna. Okey, cantik kan? Kita dapat lihat pada gambar yang seterusnya ini, kedua-dua proses untuk penghasilan batik yang cantik. Ya, kita boleh tengok seorang jejaka sedang menerapkan lilin di atas lukisan corak batik. Yang kedua, gambar tu kita boleh juga lihat seorang wanita yang bertudung sedang mewarnakan corak batik yang telah diterapkan lilin. Beginilah proses untuk kita menghasilkan sesebuah hasil karya batik. Okey murid-murid, tahukah kamu daripada batik yang telah dihasilkan tadi boleh juga menghasilkan produk-produk baru? Banyak sangat produk-produk yang boleh dihasilkan menerusi batik ini. Contohnya di Malaysia, batik ini kita gunakan sebagai, boleh dibuat sebagai baju. Okey, kalau kamu perasan, cikgu-cikgu akan pakai baju batik pada hari Khamis. Okey. Yang kedua, batik ini juga boleh dijadikan sebagai hiasan pada kipas tangan. Yang ketiga dan keempat, kain batik ini juga boleh dijadikan hiasan untuk membuat beg duit, beg uncang dan beg-beg lain. Kamu pernah jumpa tak? Cantik tahu beg-beg yang diperbuat daripada kain batik ni. Selain daripada itu, batik ni juga boleh buat sarung bantal dan juga yang paling kita selalu jumpa adalah kain batik yang dipakai sehari. Okey murid-murid, tadi kita dah tahu apa itu batik kan? Sekarang kita nak tengok pula jenis-jenis batik. Terdapat dua jenis batik. Yang pertama, batik lukis. Yang kedua, batik blok. Apa beza batik lukis dan batik blok ni? Batik lukis, kalau kita tengok dalam gambar ni, dilukis sendiri menggunakan tangan si pembuat. Dilukis menggunakan jari sendiri, menggunakan alatan yang tertentu. Jika kita tengok pula untuk batik blok, batik blok ni menggunakan sesuatu blok dan ditekap pada kain. Pada blok itu telah terdapat corak-corak tertentu, corak-corak batik lah. Apabila kita tekap pada kain, akan terhasil corak-corak batik pada kain tersebut. Ada dua jenis batik, batik lukis dan batik blok. Tadi kita dah kenal jenis-jenis batik. Sekarang kita nak tengok pula motif yang terdapat pada batik. Mula-mula kita tengok dulu batik blok, jenis batik blok. Biasanya batik blok, motif-motif yang terdapat pada batik blok ini adalah motif bunga berbaling dan juga motif pucuk rebung. Manakala untuk batik lukis pula, motif yang biasanya digunakan adalah motif bunga dan motif rama-rama. Okey murid-murid, tadi kita dah belajar apa itu batik, bagaimana proses batik dihasilkan, jenis-jenis batik, motif batik dan sebagainya. Jadi sekarang cikgu nak kita buat sama-sama mewarna corak batik. Cikgu dah sediakan corak batik.
kita, kamu hanya perlu warnakan sahaja menggunakan pensel warna biasa sahaja dahulu. Minggu hadapan kita akan buat penghasilan batik menggunakan warna air. Mesti murid-murid tak sabar kan? Okay, kita buat dulu minggu ini warna guna pensel biasa sahaja dahulu. Murid-murid boleh menggunakan pelbagai warna untuk menghasilkan corak batik yang cantik. Murid-murid juga boleh menggabungkan warna mengikut kreativiti masing-masing ya. Lepas dah siap, jangan lupa upload dalam GC kamu ya. Cikgu tunggu di GC kamu. Terima kasih kerana menonton. Selamat berkarya murid-murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera.